Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang cara pengusaha rujukan untuk APA edisi yang ke-7. Baik, ini adalah buku APA berkenaan. Yang warna kuning itu adalah buku American Psychological Association edisi ke-7 bermula pada Oktober 2019 dan warna biru itu adalah buku yang lama ya. Baik. Jadi apakah perbezaan antara APA 7 dengan APA 6 ini ya? Jadi perbezaan yang ketara dalam empat aspek, iaitu dalam aspek membuat citation untuk online media, yang kedua dalam aspek garis panduan inklusif dan bias free language, yang ketiga dalam aspek format, dan yang akhir sekali dalam aspek bagaimana kita nak membuat citation dalam pelbagai sumber. Itu perubahan-perubahan yang ketara untuk APA 6 dan APA 7. Baik, dalam slot ni saya lebih fokus kepada aspek citasi ataupun citation dan aspek berkaitan penulisan dalam senarai rujukan. InsyaAllah di lain waktu saya akan cuba nerangkan. Jadi untuk hari ini ataupun slot ini saya fokus kepada citasi ataupun citation. Baik, penggunaan at all ya. Jadi kalau senarai penulis lebih daripada 2 orang ya, kita 3, 4, 5 dan seterusnya, contohnya kita gunakan contoh sini Cohen et al 2017 ya untuk edisi 7. Baik, ini secara terperinci ya. Cara citasi ya. Ada 2 kaedah ya, kaedah parenthetical citation dan kaedah naratif atau ayat. Jika seorang, kita gunakan nama penuh lah, kalau Melayu ya, nama Melayu kemudian alias, 2010 ya, mana kita buka dan tutup kurungan. Tapi kalau kaedah naratif, kemudian alias tahun, buka dan tutup kurungan. Dan jika 2 orang, contoh sini, kemudian alias dan mubin makna, 2001. Ini adalah simbol dan ya, mana kita mula dengan buka kurungan dan tutup kurungan. Tapi kalau dah naratif, kemudian alias dan mubin makna, kita tulis DAN ya, dan tahun tu kita buat tutup dan buka kurungan. Jika lebih 2 orang lebih 2 orang, kemudian alias at all titik koma 2001, di mana kita buka dan tutup lah untuk kaedah parenthetical. Tapi kalau kaedah naratif, kemudian alias at all titik saja, dan tahun tu kita buka dan tutup kurungan. Sekiranya organisasi kalau ataupun kumpulan, kalau kali pertama kita gunakan contoh sini Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh mana kita buka kurungan, tapi situ kita buat simbol buka kurungan IPGKI tutup kurungan, simbol macam tu, bentuk macam tu, 2001 dan tutup kurungan. Kalau kaedah naratif, Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh buka kurungan IPGKI, 2001. Tapi kalau kali kedua dan seterusnya, kita hanya tulis IPGKI, 2001. Tapi kalau kaedah parenthetical ni kita buka kurungan dan tutup kurungan. Tapi kalau kaedah naratif, kita tulis IPGKI saja dan buka kurungan, tak tahun dan tutup kurungan. Ini 2 kaedah, cara parenthetical dan kaedah naratif untuk rujukan, pusat rujukan dalam citasi dalam teks penulisan kita, sama ada seorang, 2 orang, lebih 2 orang, kumpulan atau organisasi. Baik, ini kalau APA menggunakan nama akhir, last name ataupun nama keluarga, surname dalam citasi. Contohnya Peter Lafferty, dalam citasi menjadi Lafferty dan tahun ya, bapa dia lah. Contoh sini Henry Golding tu adalah bapa dia. T. Ahling tu bapanya. Jimmy Chu Kim Wing, Chu tu bapa dia. Ganison Sanmugawilu tu nama bapa dia. Hatta Istima tu bapa dia. Salman Han tu bapa dia. Kim Jin Soo, Kim tu bapa dia. Baik, dalam kes penggunaan nama dalam penulisan di Malaysia, dalam negara kita, nama-nama Melayu atau Muslim boleh diberikan dalam bentuk nama penuh, nama penuh, tetapi tanpa bin atau binti. Itu
tanpa perkataan bin atau binti. Contohnya nama saya Kamarudin alias, tulis Kamarudin alias, atau senarai pangkat tidak perlu dinyatakan situ. Namun dalam penulisan makalah antarabangsa, kalau kita nak menghantar kajian ke artikel ke luar negara, kita digalakkan menggunakan format nama barat atau nama akhir sahaja, ya, format sebenar EPA 7 lah. Okey. Sekiranya tiada nama pengarang, maka gunakan tajuk ataupun sebahagian perkataan tajuk. Contohnya how to find. Jadi kita buat tanda pengikat tu, mana kita tutup kurungan, koma 2019 tutup. Kalau yang ni Oxford English 2010, kita buka kurungan, tutup kurungan. Tapi buku ni kita italic kan. Kita italic ya. Kalau tajuk tak payah italic, tapi kalau nama buku tu dia italic. Cuma kita buat capitalize, iaitu H huruf besar, F tu huruf besar. Baik, sekarang kalau tidak ada tarikh ataupun tahun, jadi kita gunakan perkataan N.D. huruf kecil ni. Contohnya Santa Fe College, N.D. dan tutup kurungan, ND. Contoh kedua, Bern. Kita buka kurungan N.D. tutup kurungan, huruf kecil ni menyatakan. Baik, seterusnya sitasi untuk petikan ayat secara langsung, direct quotation ni, tanpa menukar ayat asal penulis untuk 40 perkataan atau kurang. Contoh perkataan tu 40, kurang daripada 40. Mana kita ambil ayat tu daripada penulis asal tanpa ubah. Contohnya Manasikana 2006 menyatakan, kita buat tadi pengikat ni, koda ini bukan sahaja merupakan garis panduan pengarang dan tag yang unggul, tetapi juga kalayak yang unggul. Kita tutup tanda pengikat ni. Jadi kita buka kurungan P.101, tutup kurungan. Jadi P tu ialah buku surat, surat 101. Lalu ini pula, seterusnya beliau menyatakan, kita buat tanda pengikat, koda ini bukan sahaja merupakan garis panduan pengarang dan tag yang unggul, tetapi juga kalayak yang unggul. Kita buat tanda pengikat tu. Dan kita buat ni, ya, buka kurungan Manasikana, 2016, P, huruf kecil, titik 101 buku surat tu, kita tutup kurungan. Ini kalau perkataan bawah 40. Sekiranya perkataan tu lebih daripada 40, ini perkataan ni, ayat ni. Dalam ayat ni perkataan kalau kita bilang lebih 40. Kita ambil secara langsung lah. Contohnya Manasikana 2009 menyatakan bahawa, bahawa tu dua notah bertindih lah, situ kan, tanda dua notah bertindih. Penghasilan sebuah tag yang unggul atau ideal tetap bermula daripada idea dan pengalaman. Idea merupakan lintasan-lintasan pemikiran yang berlega dalam kesedaran pengarang, yang mengembang dan mematang, akhirnya diterjemahkan dalam bentuk tag kreatif. Terdapat pelbagai pembentukan idea yang hadir dalam diri pengarang ke dalam bentuk teks. Akhirnya ialah, antaranya ialah aliran, bahasa, unsur dan struktur. Jadi kita buat buka kurungan P, huruf kecil tu titik 496, tutup kurungan. Ini kalau ayat lebih daripada 40 patah perkataan. Jadi kita buat macam ni. Tapi sini kita kena indent dalam setengah inci lah. Sini ya, indent ya. Baik, seterusnya sitasi yang lebih daripada satu penulis serentak. Contohnya macam ni. Penggunaan kerangka pengukuran yang ada digunakan untuk mengkaji amalan pendidikan belajar. Ya. Creswell 2007, kita gunakan simbol koma bertitik ni. Ya. Danielson 2013 dan 2017, kita gunakan koma bertitik ni. Dan Grassman dan seterusnya. Jadi antara pengarang tu kita gunakan ni, ya, tanda simbol macam ni, iaitu koma bertitik ni, ya. Koma bertitik begitu. Dan susunan nama-nama ni ikut abjad daripada A sampai Z, bukan ikut kronologi ataupun masa tahun. Jadi C tu lebih awal kan dalam abjad, C, D. Ya, jadi kita susun ikut abjad. Nah, inilah contoh, contoh citasi pada artikel tadi tu, ya. Dan ini Reagan dan Jackson tahun 1996, P21. Ini buku surah dia.
kita buka dan tutup, berpandangan bahawa ini ayat yang kita ambil daripada bahasa Inggeris yang tidak diubah. Jadi kita kena italic ya. Baik. Ini pun sama di atas tu ayat yang kita ambil. Baik. Ini bukanlah. Ini terdapat model budaya sekolah dalam literature yang menyokong dapatan ini seperti model budaya sekolah. Ini ialah rujukan-rujukan. Itu susun ya, susun ikut abjad ya. Dan seterusnya lah. Baik. Okey, ya, ini citasi penulis sama dan tahun sama, maka dibezakan mengikut A, B, C dan seterusnya berdasarkan kepada maklumat di rujukan tajuk. Contoh sinilah. Kamaluddin Alias 2010A, hubungan gaya pembelajaran dan motivasi terhadap pencapaian. Yang kedua ni Kamaluddin Alias 2010B, pengaruh gaya pembelajaran terhadap motivasi dan tingkah laku ekonomi pelajar. Jadi sini kita buat rujukan ni, penulisan rujukan dalam tag kita, kajian rintis oleh Kamaluddin Alias, buka kurungan 2010A, 2010B, tutup kurungan. Jadi kita dulukan 2010A. Kenapa 2010A? Sebab tajuk ni, tajuk tu H, ini P, ini hubungan, ini pengaruh. Jadi H tu lebih dulu, hubungan tu lebih dulu daripada pengaruh. Kita susun ikut abjad. Baik, ini contohlah, contoh kedua daripada kajian KONU 2002A dan 2002B. Ya, yang ni factors associated, ini factors structure. Jadi ini A, ini S. Jadi A dululah, associated. Ini structure tu kemudian. Baik. Ini rujukan sumber kedua. Ia bergantung kepada sumber kedua dan bukan sumber asal. Contohnya dalam artikel KONU Rempela 2002, beliau merujuk kepada teori alat 1989 yang kita mahu gunakan. Jadi macam ni dalam tulisan kita, berdasarkan jadual 21.1, alat. Jadi buka kurungan seperti yang dinyatakan dalam KONU ni dan sebutan Rempela 2002, tutup kurungan, menerangkan bahawa sistem kebajikan terdiri pada indikator objektif dan subjektif. Jadi kita gunakan perkataan seperti yang dinyatakan, seperti yang dinyatakan di sini ya, seperti yang dinyatakan. Baik. Baik, yang akhir sekali dah ya. Sumber temu bual interview. Cara citasi bergantung kepada cara meletakkan transkrip temu bual di lampiran jika ada. Kebiasaannya, transkrip boleh diletakkan petikan temu bual dalam penulisan secara terus tanpa citasi. Hanya perlu dinyatakan iaitu transkrip diberikan. Contoh, responden A turut menyatakan bahawa beliau berasa gembira dan teruja setelah mengikuti program berkenaan. Jadi kita tutup kurungan, rujuk transkrip 3 di lampiran E, tutup kurungan. Dan ini pula sekiranya pernyataan daripada temu bual secara khusus. Contohnya, menurut Pegawai Kesihatan Daerah, keadaan pandemik COVID-19 di daerah ini semakin berkurangan. Jadi kita tutup kurungan Ahmad Faizal Ali, pegawai itu, Personal Communication, September 24, tahun 2001, tutup kurungan. Temu bual peribadi tidak perlu disenaraikan dalam rujukan. Jadi inilah senarai rujukan dalam slide ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.